siapa pun mereka, andai dipilih oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di dalam majlis zikir, majlis ilmu, itu di antara tanda-tanda mereka itu hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala zahirnya dan batinnya, hamba-hamba yang akan disampaikan oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah di dalam hidup kita sampailah ke akhir hayat kita. Begitulah juga doa yang sama kita pohonkan untuk anak isteri kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, jiran tetangga kita yang muslim, mudah-mudahan turut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penuntut ilmu, diberi taufik oleh Allah, berlawan dengan nafsu, berlawan dengan dunia, berlawan dengan makhluk, berlawan dengan syaitan yang senantiasa mengganggu hamba-hamba Allah untuk menunaikan kewajipan. Ya amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambungan kitab Faridatul Faraid, muka surat 65, muka surat 65. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 65. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, beberapa kewajipan Islam, beberapa kewajipan di sisi kita orang Islam. Kewajipan di sini dengan makna kewajipan pada syarak. Kewajipan wajib di sini, perkataan wajib di sini merujuk kepada wajib pada syarak, bukan wajib pada adat, dan bukan pula wajib pada akal, dan bukan pula wajib pada aradi. Bahkan di sini wajib pada syarak, iaitu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas setiap hamba-Nya yang mukallaf sebagai perintah suruhan yang putus, yang muktamad. Tidak ada pengecualian, tidak ada tawar menawar, surat menyurat tidak dilayan. Siapa pun apabila diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajib syar'i, wajib aini, maka wajiblah bagi setiap kita mengambil bahagian. Barang siapa yang melarikan dirinya daripada perkara yang telah diwajibkan oleh Allah sebagai wajib aini, maka duduklah mereka di dalam kemaksiatan, duduklah dalam dosa. Selagi tidak ditunaikan kewajipan tersebut, maka duduklah di dalam maksiat. Orang yang meninggalkan belajar fardu ain, sedangkan diri mereka tak lepas lagi fardu ain, dia tak belajar pun fardu ain, dia tak cari pun ilmu fardu ain, duduk dalam keadaan tidak mahu belajar ilmu fardu ain. Selama mana dia duduk dalam keadaan tidak mahu belajar fardu ain itu, selama itulah menanggung dosanya. Na'udzubillah min zalik. Kata ulama, itu di antara penyebab seseorang itu jadi fasik. Jadi fasik.
Jadi kita tak mahu menjadi orang yang fasik. Kita tidak mahu menjadi Muslim yang fasik. Fasik ni maknanya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah Tuhan kamu. Aku adalah Tuhan kamu, kata Allah. Aku adalah empunya kamu. Aku adalah pemilik kamu. Aku adalah pencipta kamu. Akulah yang memberi rezeki. Akulah yang memberi hidup. Akulah yang memberi segala-galanya kepada kita. Itu maksudnya. Aku adalah Tuhan kamu, kata Allah. Fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada aku. Hendaklah kamu mengabdikan diri, mentaati akan daku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara perkara yang wajib kita taati, yang diperintahkan oleh Allah adalah menuntut ilmu. Selain daripada solat, haji, umrah, puasa, zakat, selain daripada itu, kita juga diwajibkan oleh Allah menuntut ilmu. Jadi tajuk kita malam ni, kata musannif rahimahullahu ta'ala, beberapa kewajipan Islam, beberapa perkara yang Allah wajibkan, mestikan, paksa atas diri kita. Perkara wajib itu boleh dikatakan paksaan daripada Allah. Kenapa dikatakan paksaan? Kerana di situ ada ancaman. Di situ ada ancaman daripada Allah. Allah memberi ancaman kepada mana-mana hamba-Nya yang meninggalkan perkara yang wajib. Allah memberi ancaman dengan dosa. Allah Ta'ala memberi ancaman dengan azab. Berbeza dengan perintah Allah yang sunat. Situ tidak ada ancaman. Bahkan itu merupakan galakan daripada Allah, agar kita hamba mengisi masa-masa kita dengan melakukan amal soleh. Barang siapa yang melakukan amalan yang sunat, diberi pahala oleh Allah. Barang siapa yang tidak mahu melakukan amalan yang sunat, maka sia-sia masanya, tidak ada ganjaran kebaikan, kebajikan untuk diri dia. Serta tidak dijanjikan azab oleh Allah terhadap mereka yang meninggalkan perkara yang sunat. Berbeza dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Jadi Allah menjanjikan azab, Allah menjanjikan dosa, Allah menjanjikan siksaan bagi orang yang meninggalkan perkara wajib. Di situ memberi faham bahawasanya wajib-wajib itu adalah paksaan daripada Allah supaya kita melaksanakan. Wajib melaksanakan. Dan ada kala kita dipaksa oleh Allah supaya meninggalkan. Contohnya haram. Haram itu paksaan daripada Allah supaya kita meninggalkan. Ada ancaman daripada Allah bagi kita yang tidak mahu meninggalkan perkara yang haram. Contohnya seseorang yang berjudi, dia tidak mahu meninggalkan perbuatan judi, sedangkan judi itu diperintah oleh Allah supaya ditinggalkan. Tiba-tiba kita tidak meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka adalah bagi diri kita janjian azab siksaan daripada Allah. Jadi tapi tidak semua perkara itu diwajibkan dan diharamkan oleh Allah. Ada yang disunatkan, ada yang diharuskan, ada yang dimakruhkan. Inilah pentingnya kita belajar supaya kita boleh mengetahui perkara-perkara ni dan boleh buat apa yang sepatutnya, boleh tinggalkan yang sepatutnya. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib atas mukallaf. Wajib atas mukallaf. Tadi pun kita jumpa perkataan mukallaf juga tadi, kuliah maghrib tadi, yakni mereka-mereka yang
terikat dengan hukum Allah. Mereka-mereka yang terikat dengan hukum Allah, tak boleh lari. Mana pun tempat kita pergi tetap terikat dengan hukum Allah. Tu mukallaf. Orang yang berakal, yang baligh, sampai seruan agama Islam pada dirinya, dia boleh mendengar dan boleh melihat. Jadi sesiapa yang berhimpun 4 perkara ini pada diri mereka, laki-laki ataupun perempuan, dia dipanggil mukallaf. yakni orang yang diberatkan hukum Allah. Apa sahaja tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, keadaan pasti terikat dengan hukum Allah. Pasti ada hukum yang berlaku atas diri dia. Tidak ada istilah kita tidak terikat dengan hukum Tuhan. Duduk, bangun, tidur, bercakap, memandang, melihat, bergerak, diam, semua ada hukumnya. Contoh sekarang kita sedang duduk di dalam hukum wajib. Lepas tu sekarang kita duduk berehat, sembang-sembang kosong. Pada ketika itu berlakulah hukum harus atas diri. Kemudian dalam sembang-sembang kita itu ada umpatan, jatuh dalam hukum haram. Jadi tak ada waktu yang kita ni tidak terikat dengan hukum Allah. Sentiasa mukallaf tadi. Baik. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya. Siapa mukallaf tadi, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, dia manusia paling kaya atas dunia ni ataupun dia manusia paling miskin atas dunia ni, dia mukallaf. Maka wajiblah diri dia menunaikan perkara yang difardukan oleh Allah. Jadi perkara yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah itu banyak. Itulah sebabnya Nabi SAW menyuruh kita, memerintah kita supaya menuntut ilmu. Kerana daripada majlis ilmu yang kita hadiri, itulah yang akan daripada majlis ilmu itulah kita dapat mengetahui apakah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah ke atas diri kita. Selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, itu telah maklum. Itu tak duduk dalam majlis ilmu pun tahu. Tak duduk dalam majlis ilmu pun tahu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Walhal yang difardukan oleh Allah ke atas kita mukallaf tadi bukan itu saja, banyak lagi. Kalau sebagai seorang suami ada kefarduan atas dia, kalau sebagai seorang isteri ada kefarduan atas diri dia, kalau dia sebagai seorang pemimpin ada kefarduan atas diri dia. Nampak tak tu? Jadi kita kena belajar, kita kena mengaji, kita kena menuntut ilmu supaya kita dapat mengetahui apakah perkara yang diwajibkan oleh Allah selain daripada sembahyang. Kerana seandainya kita tidak mengetahui, contohnya saya tak tahu mengajarkan isteri dan anak-anak itu ilmu fardu ain itu merupakan wajib atas diri saya. Saya tak tahu. Yang saya tahu selama ni sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Saya tak tahu yang saya ni juga dituntut oleh Allah mengajarkan isteri dan anak-anak saya agama fardu ain. Oleh yang demikian saya akan duduk dalam keadaan berpeluk tubuh. Saya akan berpeluk tubuh. Saya tak akan bertindak. Saya tidak akan rasa berdosa dan bersalah dengan Allah apabila saya tidak mengajarkan anak isteri saya agama. Sebab pada saya benda itu tak wajib pun, saya tak tahu. Yang saya jaga sembahyang, yang saya jaga puasa, yang saya buat cari nafkah. Sebab itu benda yang saya tahu wajib.
Saya tak tahu rupa-rupanya mengajarkan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tajwid, ilmu tasawuf kepada isteri dan anak-anak saya juga hukumnya saya tak tahu. Bila akibat daripada itu saya akan meninggalkan kefarduan, maka saya duduk dalam dosa. Saya duduk dalam dosa kerana saya meninggalkan kewajipan mendidik isteri dan anak-anak saya dengan agama. Nampak tak tu? Itu satu. Banyak lagi perkara yang fardu yang saya tak tahu, saya tinggalkan. Pada sangkaan saya yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu ada 5. Contoh, yang saya tahu, yang Allah fardukan atas diri saya 5 perkara je. Rupa-rupanya bukan sekadar 5, malah lebih daripada 5 perkara yang diwajibkan oleh Allah atas diri saya tinggalkan kerana saya tak tahu. Akibat daripada saya tidak mahu belajar, saya tak tahu. Jadi bagaimana saya nak menanggung dosa-dosanya besok? Banyaklah dosa-dosa meninggalkan kewajipan yang saya perlu bawa balik akhirat besok. Saya tak boleh bagi alasan pada Allah, ya Allah minta maaf lah saya tak tahu. Ya Allah minta maaf lah saya tak tahu. Yang saya tahu, yang saya ingatkan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, cari nafkah, rezeki yang halal saja. Saya tak tahu pula ada lagi kewajipan-kewajipan yang lain. Boleh tak nak bagi alasan macam tu? Tak boleh. Kenapa tak nak ambil tahu? Sedangkan dah sampai peringatan-peringatan daripada mulut alim ulama, tutup guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pendakwa-pendakwa mengajak kita, mengingatkan kita, mari belajar, mari belajar, mari belajar. Jadi tidak ada alasan yang akan diterima oleh Allah. Maka sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, sebelum nyawa diambil oleh Allah, gunakanlah kesempatan. Saki-baki umur kita yang tinggal ni, gunakanlah sebaik-baik mungkin, aturlah masa sebaik mungkin, supaya dapat kita menunaikan kefarduan yang selain daripada sembahyang, selain daripada mencari rezeki yang halal. Banyak lagi kefarduan yang lain. Baik. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya. Wajib kena buat. Mengerjakan tadi. Nak mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu pula mestilah berdasarkan ilmu. Contohnya solat difardukan, maka wajiblah kita belajar. Apa sahaja yang difardukan oleh Allah tadi kita, maka wajiblah kita belajar agar kita dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Contohnya solat wajib atas diri kita, maka wajiblah setiap orang yang solat belajar ilmu yang bersangkut paut dengan solat. Selain daripada itu, wajib kita bersuci daripada hadas. Setiap orang wajib bersuci daripada hadas sewaktu dia nak menunaikan ibadat. Maka wajib pula bagi diri dia belajar bagaimana cara nak mensucikan diri daripada hadas. Bila dia keluar rumah, wajib bagi diri dia menutup aurat, maka wajib pula dia belajar cara-cara menutup aurat. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya. Tadi Allah fardukan atas kita membuat sesuatu. Di sini perlukan kesabaran. Perlukan kesabaran. Nak menunaikan perkara yang Allah fardukan ini perlukan sabar. Kalau tak sabar, kita tak akan boleh menunaikan solat. Kalau tak sabar, tak boleh nak menunaikan tuntutan Allah, menuntut ilmu. Jadi dalam ketaatan, dalam ibadat, nak menunaikan, nak melaksanakan apa yang Allah perintah pun perlukan kesabaran. Apa maksud sabar ni? Menahan nafsu kita yang sentiasa nak lari daripada apa yang difardukan oleh Allah. Nafsu kita ni dia nak lari je. Kalau Allah suruh solat, dia nak lari. Kalau Allah suruh menuntut ilmu, dia nak lari. Kalau Allah suruh berzakat, dia nak lari. Kalau Allah suruh belajar agama, dia nak lari. Dia nak lari je nafsu. Maka di situ kena tahan nafsu tadi tu. Jangan lari. Tu maksudnya. Jangan lari.
Kalau lari, kalau kita tak tahan nafsu tadi, dia lari, maka tak bolehlah kita nak menunaikan kewajipan. Jadi dalam taat itu ada sabar. Dan sabar itu pula salah satu daripada 10 perkara yang mesti ada dalam diri kita setiap kali untuk melakukan ketaatan. Ada 10 perkara kan. Selain daripada beribadat dalam keadaan dia beriman, beribadat dalam keadaan ikhlas, beribadat dalam keadaan sabar, gitu. Dalam beribadat dalam keadaan mengingat bahawasanya ini semata-mata anugerah Allah, beribadat dalam keadaan hatinya membesarkan ibadat tu, beribadat dalam keadaan hatinya penuh harap agar diterima oleh Allah, beribadat dalam keadaan hatinya takut ditolak oleh Allah, beribadat dalam keadaan merasakan kemanisan. Begitu, benda-benda tu mesti ada dalam hati setiap kali nak melakukan ibadat. Usahakanlah, usahakanlah, ya. Baik. Begitulah juga nak menahan diri daripada mengerjakan barang yang diharamkan oleh Allah atasnya, atas mukallaf. Maknanya kalau kita tidak ada kesabaran, kita tidak akan boleh meninggalkan perbuatan yang haram. Kerana nafsu ni pula, nafsu ni dia nak pergi kepada benda haram. Nafsu ni dia nak pergi benda haram. Sebab buat benda haram ni seronok. Betul tidak? Baik mengaku. Betul lah. Buat benda haram ni seronok. Sebab tu payah kita nak tinggalkan. Sebab dia situ ada syok dia, ada zauk, ada kemanisan dia. Tapi malangnya kemanisan tu, kemanisan buat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Itu di antara sebab kita susah nak berhenti daripada buat benda haram, sebab kita dah rasa seronok. Rasa seronok. Jadi ada di antara doa minta dengan Allah, minta pada Allah supaya Allah menghilangkan rasa seronok buat maksiat. Minta pada Allah, ya Allah, Kau hilangkanlah rasa seronok dalam hati aku melakukan maksiat. Mustahil kita nak buang tanpa pertolongan Allah. Maka minta pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, cabutlah rasa seronok buat maksiat dalam hati aku. Kau gantikanlah dengan rasa seronok nak buat ibadat. Doa dengan Allah macam tu, minta pada Allah macam tu. Minta selalu, minta sungguh-sungguh, minta selalu. Sebab mustahil kita nak meninggalkan maksiat itu tanpa taufik daripada Allah. Mustahil. Walaupun maksiat kecil, mustahil kita nak tinggalkan tanpa mendapat taufik daripada Allah. Begitulah juga nak melaksanakan amal soleh sekecil apa pun perlu kepada taufik Allah, pertolongan. Antumul fuqara'u ila Allah. Allah Ta'ala kata kita ni semua berhajat kepada Allah. Dalam apa juga keadaan sekalipun, berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Dalam keadaan kita sedar ataupun kita tak sedar, itulah hakikatnya. Ni saya boleh bercakap ni kerana pertolongan Allah. Saya bergantung dengan Allah supaya Allah mengizinkan saya bertutur. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ni kalian juga sedang bergantung, berhajat kepada Allah agar menolong kita menuntut ilmu, mendengar, memahami. Betul tak? Tapi benda ni kadang-kadang kita teringat, kadang-kadang kita terlupa. Maklumlah kita orang awam ni, hati tak tetap mengingat Allah. Ada pun ahlillah, wali-waliullah, sentiasa mereka ingat hal-hal ni. Kita ni ada kala ingat, banyaknya tak ingat.
Tapi itulah hakikatnya. Ingat tak ingat, itulah hakikatnya. Senantiasa makhluk Allah ni, walaupun mana selain daripada manusia dan juga selain daripada manusia, senantiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Jadi tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya atas mukallaf, iaitu mana? Barang yang diharamkan atas mukallaf sama ada yang diharamkan pada zahir ataupun pada batin. Jadi mari kita semak sama-sama ni. Mari kita teliti, mari kita pandang diri kita masing-masing. Kalau dalam bab membuat benda yang Allah suruh tadi, sama ada membuat amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Kerana kita ni dituntut oleh Allah mentaati Allah zahir dan batin, bukan mentaati zahir saja. Semayang dah contohnya. Puasa dah. Tutup aurat dah. Itu amalan zahir. Haji dah, zakat dah, umrah dah, menutup aurat dah, hadir majlis ilmu dah. Itu taat zahir. Bagaimana pula batinnya? Bagaimana pula batin kita, hati kita? Adakah hati kita telah mentaati Allah juga? Ataupun kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Ta'ala pada zahir sahaja? Pada batin hati kita melanggar perintah Allah. Contohnya kita solat tapi kita berhasad dengki. Kita solat tapi kita berdendam. Kita solat tapi suka bersangka jahat. Kita solat tapi hatinya tidak ikhlas. Kita solat tapi hatinya ujub, riya, takabur dan sebagainya. Jadi kalau demikian, kita belum lagi menunaikan perintah Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Belum lagi. Belum sempurna lagi amalan kita, belum sempurna lagi ketaatan kita, belum sempurna lagi kehambaan kita kepada Allah kalau sekadar mentaati Allah pada zahir. Sebab itu kita kena usahakan supaya mentaati Allah zahir dan batin. Apa yang Allah perintahkan, sifat yang Allah perintahkan mesti ada dalam hati kita. Ikhlas, sabar, sangka baik, pemaaf, kasihkan akhirat, mengenal Allah, akidah yang betul. Tu di antara banyaklah ketaatan batin tadi banyak juga. Jadi jangan kita leka dengan bersungguh-sungguh memperbaiki amalan zahir, tetapi kita tidak bersungguh untuk mentaati Allah pada batin, pada hati. Kalau demikianlah tingkah kita, takkan ke mana. Ibadah kita yang demikian takkan mendekatkan diri kita dengan Allah. Takkan. Ulama kata takkan. Sembahyanglah beribu-ribu rakaat, tapi hatinya tidak ada benda-benda yang Allah nak, takkan sampai kepada Allah. Takkan sampai. Solatlah sampai hitam dahi kita, sampai pecah dahi kita. Puasalah sampai kuah kering kita. Berzakat, bersedekah, berwakaflah sampai habis harta benda kita, tapi tidak ada benda-benda yang Allah nak dalam hati kita tu. Tak ada yang Allah nak dalam hati kita tu, tak ada. Takkan sampai kepada Allah. Wal'iyadha billah min dhalik. Moga Allah bagi taufik kepada kita semua, berhati-hati, berwaspada, bersungguh-sungguh memperbaiki amalan kita, menggunakan saki baki umur kita ni dengan sebaik-baik mungkin,
mengambil peluang ni sebaik-baik mungkin sebelum terlambat. Jangan leka nak menjaga amalan zahir, tapi hati kita biarkan dengan benda-benda yang dibenci oleh Allah. Takkan sampai. Jangan. Jadi pakat-pakat kita nasihat, ingat mengingati, nasihat menasihati supaya kita sedar. Barangkali ada yang tak tahu, barangkali ada yang tak pernah tahu, barangkali ada yang faham, asalkan buat apa yang Allah suruh pada zahir tu akan selamat. Ini yang membuatkan kita selesa nanti. Aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah zakat, aku dah haji, aku dah tutup aurat, bereslah. Padahal hatinya, nampak tak? Padahal hatinya tak ada lagi benda-benda yang Allah nak. Itulah perlunya ilmu. Itulah perlunya ilmu, supaya kita boleh tengok perjalanan ibadat kita ni. Jangan tengok perjalanan orang lain, tengok perjalanan ibadat kita. Betul ke tidak? Dah ada ke belum benda-benda ni dalam diri kita? Tengok baik-baik. Tengok dengan penuh kejujuran. Jujur pada diri. Tengok, adakah kita dah melaksanakan seperti yang Allah suruh, yang ulama pesan, ataupun belum? Kalau belum, ini perkara yang membimbangkan kita ni. Amalan kita yang sedemikian adalah amalan yang membimbangkan. Amalan yang akan menempah kesusahan di hari kiamat besok. Meskipun pada zahirnya dah melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah. Jadi gunakan akal kita, renung, fikir, tilik. Kalau tak ada, patut risau, patut bimbang, patut takut, patut gerun. Jangan berpuas hati kalau sekadar solat, sekadar tutup aurat, tapi hatinya belum ada sifat-sifat yang Allah suruh. Jangan senang hati. Belum selamat lagi. Belum berada di dalam zon selamat lagi, belum. Tu duduk zon merah lagi. Zon merah lagi. Jadi cepat usaha bertindak, menuntut ilmu, mencari kefahaman, cari guru yang boleh membimbing zahir dan batin kita kepada Allah. Cepat. Jangan lambat. Masa tak banyak dah. Masa dah tak banyak dah. Maka wajib atasnya, ini di antara perkara yang Allah wajibkan atas kita semua. Kita semua, bukan atas tok qadi, bukan atas tok mufti, bukan atas tok imam, bukan atas raja. Semua. Ini di antaranya. Wajib atasnya, atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Wajib apa? Menyuruh dengan ma'ruf. Wajib menyuruh kepada kebaikan. Siapa yang wajib menyuruh ni? Qadi. Siapa yang wajib menyuruh ni? Mufti. Siapa yang wajib menyuruh ni? Raja, pemerintah, imam. Dah, Allah kata semua. Ini banyak kita salah faham ni. Ini di antara perkara yang banyak kita salah faham. Kita memahami, mengajak, menyuruh buat amal soleh ni adalah tanggungjawab pihak berkuasa, pihak raja, pihak menteri, pihak jabatan agama Islam, orang yang diberi yang digalaskan tanggungjawab sebagai imam, sebagai qadi, sebagai mufti, sebagai tok guru, sebagai pak kiai, sebagai ustaz, sebagai ustazah. Adapun kita orang yang tak ada jawatan, orang awam, maknanya ini bukan tanggungjawab kita. Jadi salah faham kita selama ni. Siapa yang faham macam tu selama ni? Siapa yang selama ni faham mengajak kebaikan ni bukan tugas kita orang biasa. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh kebaikan ni adalah tanggungjawab orang-orang tertentu saja. Contohnya macam tadilah, tok guru, pak ustaz, ustazah, tok imam, tok mufti.
Kita orang awam, orang biasa ni bukan tanggungjawab kita. Salah faham kita. Malam ni baru kita tahu, baru kita dapat jawapan, rupanya salah. Siapa pun dia, siapa pun mukallaf tadi, dia orang yang taat kepada Allah ataupun dia orang yang tidak taat kepada Allah, dia juga dituntut oleh Allah mengajak dan menyuruh kepada ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi beringat sahabat ni, ini di antara benda yang kita salah faham selama ni. Kita tak tahu benda ni wajib rupanya. Kita tak tahu benda ni wajib rupanya. Sebab tu kita peluk tubuh, sebab tu kita diam, sebab tu kita tak nak mengajak kepada kebaikan. Sebab pada kita mengajak kebaikan ni bukan tugas kita, tetapi tugas orang yang diberi amanah. Nampak tak? Jadi alhamdulillah malam ni dah terungkap. Maknanya Allah dah tunjukkan satu perkara yang kita salah faham selama ni. Mengajak buat baik, menyuruh buat baik ni bukan tanggungjawab sesuatu pihak, bahkan tiap-tiap mukallaf, fardu ain. Mudah cakap, mengajak kebaikan, menyuruh kebaikan ni fardu ain. Tak kira orang taat tak taat, soleh tak soleh, sembahyang tak sembahyang, minum arak, berjudi, berzina, merompak, membunuh dan sebagainya, dia juga diperintah oleh Allah. Tugas yang Allah bagi mengajak kepada kebaikan, menasihati orang lain, mengajak kebaikan. Jadi kena pakak pikul. Allah suruh sama-sama jaga agama. Allah perintahkan kita semua ni jaga agama, bukan atas pihak tertentu. Jadi kalau kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mudahlah urusan agama. Akan bangunlah, akan bangkitlah, akan zahirlah perkara yang baik. Tapi kalau ada setengah pihak sahaja yang menyandang, yang mengambil tanggungjawab ini, kebanyakannya berdiam kerana menyangka ini bukan tanggungjawab saya, ini bukan tugas saya. Mengajak kebaikan ini untuk orang baik-baik saja. Saya bukan orang baik. Kenapa saya nak ajak orang buat baik? Salah tu. Allah perintah atas semua. Allah perintah atas semua. Dia pencuri, dia wajib mengajak orang lain membuat benda baik. Jadi kita ni salah faham. Bila kita salah faham, bila ada orang yang kononnya melakukan dosa dan maksiat, mengajak kita kepada kebaikan, menyuruh kita kepada kebaikan, memberi nasihat kepada kita, kita tak layan. Betul tak? Kita tak layan sebab kita pandang yang menasihati kita, mengajak kita kepada kebaikan tadi bukan orang soleh. Sebab pada kita yang nak mengajak benda soleh, buat benda baik ni orang soleh. Kalau orang maksiat ajak kita, kita tak perlu dengar. Ini yang kita faham. Salah faham kita, kena tipu. Kena tipu dengan syaitan. Alasan saja sebenarnya. Padahal banyak dah orang soleh-soleh nasihat kita, pun kita tak dengar juga. Contoh, ada seorang dia tak solat, dia ajak kita, malam ni jangan lupa pergi kelas, malam ni ada kelas belajar berdoain. Kita pun pandang, kau pun tak semayang, kau nak ajak aku. Kau tak semayang, kau nak ajak aku pergi belajar berdoain. Kau pun tak semayang, nak suruh aku pergi menuntut ilmu. Lalu kita abaikan nasihat dia tu. Kita abaikan sebab alasannya yang memberi nasihat pada kita tadi orang tak semayang. Jadi tak perlu nak diraikan apa yang dicakap, meskipun benda yang dicakap tu benda yang betul, benda yang baik. Jadi kita pun tak adalah nak pergi belajar. Sebab yang mengingatkan kita tadi orang yang tak solat. Padahal ada yang selain daripada dia, yang warak, yang solat, yang mengajak kita pun kita tak dengar juga. Itu tadi kata alasan je. Adakah dia seorang je? Banyak dah kan orang lain yang baik-baik daripada yang tadi tu nasihat kita.
Tapi kita sama je. Tu kata alasan. Kita ni pandai kita buat alasan ni. Tak ada alasan maksudnya. Jadi kena raikan, kena terima. Meskipun yang mengajak kita, menasihati kita tadi bukan orang soleh, mesti kena terima. Patutnya kita ucap terima kasih kerana mengingatkan aku. Dia tak solat, dia berjudi, dia minum arak, itu dosa dia di antara dia dengan Allah, bukan dengan kita. Dia mengajak, dia menasihati kita buat benda baik, itu tanggungjawab dia terhadap Allah yang dia dah tunaikan untuk diri kita, mengajak kebaikan. Kita banyak ni selalu dengar ni, dia pun kadang sembang ni, dia pun tak semayang, dia pun mencuri, dia pun sak dadah nak ajak kita buat baik. Tu salah faham lah tu. Kita yang salah rupanya. Allah. Bila tak belajar agama ni, banyak benda yang kita salah faham. Benda ada, kita kata tak ada. Benda betul, kita kata salah. Benda salah, kita kata betul, sebab kita tak ada ilmu. Jadi fitnah lah atas diri kita. Kalau orang yang faham, yang tahu, dia akan raikan, meskipun dia diberi nasihat oleh orang yang tidak soleh, tilik kepada perkataan itu betul, dia kena ikut. Meskipun yang cakap tu contoh orang kafir. Dia kata, Mamat, hari ni bukan hari Jumaat bukan you kena solat kau mau tak beriman, kau nak nasihat aku solat. Kau pun tak beriman, kau pun sembah berhala, kau nak suruh aku pergi solat Jumaat pula. Jangan tilik diri dia tu. Dia sembah berhala tu, dia dengan Tuhan. Tu maksiat dia. Nasihat dia tu, wajib kita solat Jumaat tu, benda betul. Maka kena dengar, kena terima, buat benda betul. Apa punca kita tak boleh terima nasihat? Sebab dalam hati kita ada takabur, ada sombong, merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Sebab tu bila nasihat itu diberi oleh orang yang pada kita hina, kita takkan pandang. Sebab sombong nanti, aku lebih baik, tak perlu orang yang lebih rendah daripada aku nak nasihat aku, tak perlu orang yang banyak dosa daripada aku nak nasihat aku. Tu bahaya. Sebab itulah Nabi kata, patutlah Nabi kata, kalau ada sebesar biji sawi sekalipun takabur ni dalam hati, kau takkan boleh masuk syurga, kau takkan masuk syurga. Kalau ada takabur walau sebesar biji sawi dalam hati. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, orang yang dalam hatinya ada takabur, Allah akan tegah dia, Allah akan haramkan dia daripada mendapat perkara yang sebenar. Selagi ada takabur, dia takkan dapat benda sebenar. Kalau dia nak benda sebenar, dia kena buang dulu takabur dalam hati dia, baru dia boleh dapat benda yang sebenar. Jadi jangan simpan takabur tu, kena buang. Contoh macam tadi lah, dia tak dapat mengambil manfaat daripada nasihat tadi, sebab dalam hatinya ada takabur. Walau meskipun yang diberitahu tadi benda betul, tapi oleh kerana ada takabur, nampak tak, dia tertegah daripada benda sebenar. Itu contohnya. Maka wajiblah atasnya menyuruh dengan makruf dan menegahkan daripada mungkar. Allah perintah atas kita ni, laki-laki, perempuan, mukallaf, semua wajib mengajak kepada benda yang baik, dan wajib mencegah, menegah, menasihati daripada perbuatan yang mungkar. Dan jika ada ia mukallaf tadi dalam mengerjakan mungkar seperti yang hendak ditegahkan dia sekalipun, maksudnya meskipun di tangan dia ada botol arak, meskipun di hadapan dia ada gelas yang diisi dengan arak, Allah tuntut ke atas diri dia supaya melarang orang lain daripada minum arak. Sehingga begitu perintah Allah. Meskipun di depannya ada botol arak, ada gelas arak, Allah perintahkan atas diri dia menasihati orang lain supaya jangan minum arak. Itu maksud dia tadi, itu maksud dia. Maknanya wajib memberi nasihat walaupun sesama peminum arak. Walaupun sesama peminum arak, Allah tuntut ke atas mereka supaya saling menasihati, jangan minum arak. Sesama perjudi, dia
dituntut oleh Allah supaya menasihati kawan-kawan dia supaya jangan berjudi. Sesama penzina wajib masing-masing mengingatkan, menegah, melarang maknanya rakan dia tadi, pasangan dia itu supaya jangan itu hikmah. Jangan persoal, kerana yang memberi kesan, yang memberi rasa insaf dalam hati itu bukan usaha kita, tetapi yang memberi kesan dalam hati manusia itu insaf meninggalkan maksiat itu adalah Allah. Allah perintahkan kita menjalankan tanggungjawab, menasihati. Selebihnya itu urusan Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tak boleh mengubah seseorang, kita tak boleh ubah orang lain jadi baik, tapi yang mengubah itu Allah. Meskipun demikian, Allah menyuruh kita berusaha mengingatkan, memberi nasihat, saling berpesan. Kita ni sebab kita tak kenal Tuhan, kita memandang diri kita ni yang berkuasa, kita memandang usaha ikhtiar kita yang memberi kesan. Sebab tu bila Allah suruh benda macam ni, kita perlekehkan. Takkanlah dia nak boleh berubah, sesama dia nak menasihati. Kita fikir begitu yang menasihati dia, dia sesama peminum arak, takkanlah boleh berubah. Kalau yang nasihat dia Tok Qadi tu lain lah. Dia cakap macam tu. Sebab apa? Yang kita faham, mengubah seseorang itu usaha dan ikhtiar. Padahal yang mengubah seseorang bukan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu makhluk Allah. Yang mengubah seseorang itu Allah, bukan usaha dan ikhtiar. Bukankah usaha ikhtiar itu makhluk Allah? Kan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan Allah juga yang menjadikan segala perbuatan kamu. Mana usaha ikhtiar kita itu makhluk yang dijadikan oleh Allah. Adakah makhluk boleh memberi kesan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Yang mengubah seseorang itu daripada jahat jadi baik Allah, bukan usaha kita. Kalau usaha hamba yang mengubah, ramai dah yang berubah jadi baik. Sebab tutup guru, para ustaz tak berhenti memberi nasihat tiap-tiap hari, betul? Tapi kenapa ada yang berubah, ada yang tak berubah? Itulah dalil yang menunjukkan yang mengubah makhluk itu bukan usaha dan ikhtiar, tetapi Allah. Dan Allah tidak mensia-siakan usaha hamba tadi tu yang memberi nasihat. Siapapun yang diberi nasihat itu tidak berubah, tetap dia mendapat ganjaran besar daripada Allah. Jangan kita faham tak ada faedah lah, nasihat tak pakai, nasihat tak dengar, nasihat tak berubah pun tak ada faedah. Siapa kata tak ada faedah? Tetap mendapat faedahnya daripada Allah. Bukan dengan sebab bila kita nasihat orang tak nak pakai, orang tak nak dengar. Bila kita mengajar orang tak nak mengaji, orang tak nak pakai, orang tak percaya, kita tak mendapat pahala. Dah, yang memberi pahala bukan hamba, bukan makhluk, tapi Allah. Sebab tu jangan putus asa daripada menasihati. Orang yang berputus asa daripada nasihat ni kerana dia percaya pada diri dia sendiri. Dia percaya pada diri dia sendiri. Dia percaya yang diri dia boleh mengubah seseorang. Sebab tu bila dia memberi nasihat, tiba-tiba orang yang diberi nasihat tu tak berubah, dia pun putus asa. Alah, cukuplah setakat ni, malah dah 10 tahun dah cakap, taknya dengar. Kita pun berhenti, tarik diri, habislah pahala kita. Setakat tu je lah. Tapi kalau dia berterus-terusan memberi nasihat, meskipun orang tu tak berubah, sebab dia yakin yang mengubah bukan aku, tapi Allah. Tapi Allah Allah tidak mensisiakan usahaku. Dia akan istiqamah, dia akan terus buat walaupun orang tak dengar nasihat. Walaupun ibu bapa tadi tu anak-anaknya tak dengar nasihat dia, dia akan terus memberi nasihat pada anak-anak dia, sebab dia tahu dia tak ada kuasa. Nampak tak? Itulah sebab kena ngaji. Tauhid kena ngaji, tasawuf kena ngaji, fiqh kena ngaji. Banyak benda nak kena ngaji baru boleh faham benda-benda tu. Jadi ni dia antara perkara yang Allah suruh kita. Walaupun kita bukan orang taat, walaupun kita bukan orang alim,
satu agama, mengingati nasihat-nasihat. Jangan malu nak up status, nak share tu dalam kita punya TikTok tu, mari solat. Walaupun kita tak solat, insya-Allah bila Allah lihat hatinya ikhlas nak mengingatkan dengan niat nak tolong agama, insya-Allah satu hari dia akan ditolong oleh Allah. Dia akan ditolong oleh Allah. Lah tengok hamba ni tadi, walaupun dia jahat tapi dia nak tolong agama, dijalankan tanggungjawabnya pada Allah, insya-Allah dia akan ditolong oleh Allah. Satu hari dia akan jadi orang yang solat. Walaupun setiap hari dia duk send, duk kongsikan di media, jumlah solat, marilah solat, jangan tinggalkan. Dia tak solat pun, tapi dia suka kongsikan dengan ikhlas hatinya, bukan nakkan pujian dan sebagainya. Insya-Allah Allah akan tolong dia. Sebab tu yakin pada Allah, yakin pada Allah. Dan itu sebenarnya sindiran untuk diri dia sendiri. Aku ni dah 2-3 bulan selalu duk ajak kawan-kawan dalam TikTok tu semayang mengaji, tapi aku tak semayang, tak mengaji. Macam tak kena. Maknanya aku nak kena semayang juga. Tu nanti tak kena ni, aku duk ajak orang semayang tapi aku tak semayang ni, tak boleh jadi ni. Mana aku nak kena semayang juga. Tu di antara faedah dia. Sindiran untuk diri dia sendiri, sunnah. Apa tu, jangan pertikai. Bila Allah suruh jangan pertikai. Dia maha bijak. Dia tahu apa yang disuruh. Dia tahu apa yang disuruh, dia tahu apa yang diperintahkan. Jadi jangan pertikai. Macam tak logik je. Takkan sesama ahli maksiat pun nak bagi nasihat juga. Macam tak logik je. Allah menyuruh sesuatu bukan ikut logik dah, ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia, ikut ilmu dia, bukan ikut ilmu kita. Nampak tak? Jadi jangan malu. Mulai hari ni, mai pakak-pakak kita kongsi dalam media tu benda baik-baik. Walaupun kita bukan orang baik, tak ada siapa yang baik. Kita ni ada je dosa maksiat kita. Walaupun mengaji, walaupun mengajar, ada dosa kita. Dah kalau kita nak tunggu jadi sampai malaikat, jadi malaikat baru nak kongsi benda baik, bila? Bila? Nantilah aku dah jadi baik, besok baru aku mula kongsi. Di situ dah ada penyakit ujub pula, perasaan baik. Mulai hari ini aku akan start kongsikan benda baik-baik dan menasihati kawan-kawan supaya meninggalkan maksiat, kerana hari ini aku dah jadi orang baik dah. Itu ujub, perasan namanya, dosa besar tu. Jangan nanti jadi baik baru nak kongsi yang baik lah. Kan seperti ada kata nasihat, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Waktu miskin itulah sedekah kadar. 1 sen lah. Allah pandang besar 1 sen tu. Allah pandang besar 5 sen tu. Walaupun diremeh-temehkan oleh orang yang ada harta, Allah tahu dia miskin, untuk dia pun tak cukup. Tapi dia nak juga bersedekah. Tapi qadar dia lah 5 sen dia sedekah masuk dalam tabung, tapi pada dia besar 5 sen tu. Allah redha atas diri dia. Sebab Allah tengok kalau dia waktu miskin pun dah macam ni, waktu miskin pun dah seronok nak bersedekah, maknanya kalau dia ada kemewahan, insya-Allah. Jadi Nabi suruh, bukan suruh saja jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Waktu miskin tu sedekah cara miskin, waktu sederhana sedekah cara sederhana. Kalau kaya besok sedekah cara kaya. Jangan dah kaya besok sedekah RM5 je. Itu namanya menjatuhkan maruah, nama dia. Dalam kitab Penawar Bagi Hati sebutkan, orang yang menahan harta daripada dibelanjakan kepada perkara yang wajib, itu namanya bakhil. Ataupun dia menahan hartanya daripada bersedekah sedangkan dia diberi keluasan oleh Allah, itu namanya mencacatkan maruahnya di sisi Allah. Gajinya 80,000 sebulan, 30,000 sebulan, dia sedekah RM5. Tak padan dengan keluasan rezeki yang Allah bagi.
RM5 dia sedekah, makna dia memalukan dirinya dengan Allah, tak padan dengan kemewahan yang Allah bagi, dengan nilai yang disedekah tu tak padan. Macam Haji Bakil itulah. Tu cacatkan maruah dia. Allah bagi rezeki mewah, duit sampai tak habis nak makan, sampai tak tahu nak buat apa. Tapi bila sedekah RM10 sama macam orang noreh getah. Orang noreh getah padan lah RM10 tu, besar lah tu RM10 tu. Getah sekilo baru RM2 apa. Makna pada dia tu RM10 tu besar lah tu. Ni dah gaji RM80,000 RM10 sedekah. Innalillahi wa inna. Itu namanya menjatuhkan maruah dia di hadapan Allah. Jaga-jaga orang kaya. Kalian diberi keluasan rezeki oleh Allah. Jangan dalam bab ibadat berkira bukan main, dalam bab lara hiburan tak fikir. Sedekah kan main lagi. Takut miskin. Dalam bab berhibur seronok, tak takut miskin pula. Jadi kena pakat-pakat nasihat. Walaupun kita bukan orang baik, niat pada Allah, aku send ni, aku post ni kerana Allah. Aku nak tolong juga agama sekadar diri aku. Aku nak tolong juga agama sekadar diri aku. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan dan kebajikan bagi diri aku. Aku nak send lah yang baik-baik. Kalau jumpa maknanya post-post yang baik, aku nak share kan. Walaupun aku biarlah orang nak kata apa pun. Ini di antara aku dengan Allah. Allah tahu niat aku kenapa. Peduli kan orang cakap. Kadang-kadang kita ni nak buat benda baik, fikirkan kawan-kawan. Nanti kan kawan-kawan kata aku ni buang terbiat. Biasa kau send benda-benda mengarut. Ini bab menuntut ilmu pula, kuliah pula yang kau share ni, kau buang terbiat ke apa? Baru masuk Islam ke? Jangan main-main dia punya. Malam tadi kau mimpi apa? Mimpi muka nakir ke apa ni? Lain pula status kau tengok pagi ni. Lain pula yang kau post kan. Biasa kau post pasal benda-benda macam ni, benda maksiat, benda lara, hiburan gini. Ini tiba-tiba kau kuliah, kau repost pula, kau share ke kuliah. Kau buang terbiat ke? Kau baru masuk Islam. Katanya ke kawan, jangan main-main, pedih tu. Silap tutup akaun lah tu. Kawan-kawan ni pun satu hal. Kau bagilah semangat sikit. Kau tak nak jadi baik, kawan kau nak jadi baik, bagilah semangat. Dapat juga kau saham. Ini kau jatuhkan. Sebab tu di antara benda yang menghalang kita nak buat ibadat adalah manusia. Tu manusia ni nak ajak dia tak mau. Nak ajak dia buat, jom kita solat, jom kita post yang baik-baik, dia tak mau. Dia tak nak. Okey, tak apalah. Kalau kau tak nak post, aku nak post. Jadi kau tolonglah aku. Dia tak nak tolong. Dia tak nak tolong. Tu dalam kitab Minhajul Abidin tu. Nanti tak lama jumpa yang ngaji dekat Kerubung tu, tak lama jumpa bab tu. Manusia punya cerita. Suruh dia buat, dia tak mau. Kita minta tolong kita buat, dia tak payah buat, tolong kita pun dia tak mau. Kalau macam tu, kau tolonglah, suka apa yang aku nak buat ni, pun dia tak suka. Kau tolonglah, kau sukalah ni, aku nak tolong ni, aku nak buat benda baik ni. Kau tak nak buat, tak apalah. Kau tak nak tolong pun tak apa, kau tolong suka je. Dia tak suka. Tu manusia. Silap-silap dihalang lagi. Jangan, kata dia. Ataupun tadi dia remehkan. Tu lah tadi contoh nak remehkan. Kau buang terbiat, kau baru masuk Islam. Tu semua lah tu. Manusia. Sebab tu kalau kita nak buat ibadat ni, raikan manusia baru kita nak buat, memang kita lah sehabis-habis jahil manusia. Sebab manusia-manusia yang macam tu lah besok yang takkan teman kita waktu kita mati. Dia tak teman kita. Jadi jangan fikirkan manusia ni dalam nak mentaati Allah. Jangan fikirkan biar orang nak kata apa, katalah. Betulkan niat kita, aku nak buat kerana Allah. Allah tahu niat aku. Walaupun orang kata begini, orang nak kata aku menunjuk baiklah, pedulikan.
Bahkan dalam Islam tak salah menunjukkan kebaikan agar ditiru. Menunjukkan kebaikan agar ditiru, niatnya dia tunjukkan benda baik supaya ditiru, itu masuk dalam amal soleh. Yang salahnya menunjuk kebaikan, itu salah. Menunjuk kebaikan agar dipuji, itu salah. Tapi kalau menunjukkan kebaikan agar ditiru, agar tuhi, itu amal soleh. Itu amal soleh. Beza itu menunjuk dengan menunjuk, beza. Kita tunjukkan selalu pun benda itu nak menunjukkan kepada orang lain supaya buat juga benda yang sama. Tak apa tu amal soleh, tak dosa. Yang salahnya, maknanya innamal a'malu binniyat, kembali pada niat kita lah. Kita buat benda baik, kita viralkan benda baik, apa niat? Adakah nak orang puji, nak orang kenal? Maka kalau begitu niatnya salah, haram, dosa. Tapi kalau niat kita menunjukkan, memviralkan benda baik yang kita buat agar ditiru oleh orang lain, itu ibadah. Meskipun ada orang salah sangka, nak nunjuk baik lah tu, biarlah, pedulilah. Sangkaan jahat orang tak akan mengurangkan pahala kita. Sangkaan jahat orang terhadap apa yang kita buat bukan menjadi asbab Allah tak bagi pahala pada kita. Biarlah sejuta orang sangka jahat dengan kebaikan yang kita buat, selagi cara kita buat tu betul, ikhlas kerana Allah, tetap mendapat ganjaran seperti yang dijanji oleh Allah, tak kurang walau sedikit pun. Tu manusia ni, tu nama manusia, makhluk yang menghalang, mengganggu kita nak buat ibadat. Kita tak jadi, tak boleh nak buat apa yang Allah suruh sebab fikirkan orang. Nanti orang kata, tak payah buat lah. Takutlah nanti orang kata, tak payah buat. Dah, sampai bila? Sampai bila tak nak buat tu? Sebab kita mana-mana pun tak, memang tak boleh lari daripada orang ni. Kecuali dah mati, baru orang tak ikut. Takkan dalam kubur besok baru nak sen. Takkan dalam kubur baru nak share. Nak share apa dalam kubur tu? Lepas tu hidup ni lah, pedulikan orang-orang yang tak faham tu. Itu halangan, dugaan, cabaran bagi orang yang nak beribadah kepada Allah. Memang orang yang nak beribadat, dia akan jumpa benda tu. Di antara benda yang mengganggu dia, manusia. Kadang orang yang paling rapat dengan kita sendiri. Kadang-kadang yang menghalang dia nak buat ibadat suami dia. Kadang-kadang yang menghalang dia buat ibadat isteri dia. Kadang-kadang yang menghalang dia nak buat ibadat, ganggu dia buat anak-anak dia. Kadang-kadang yang menghalang, mengganggu dia buat ibadat ibu bapa dia. Kadang-kadang yang menghalang, mengganggu dia buat ibadat jiran tetangga dia ataupun manusia lain. Kadang-kadang isteri nak taat kepada Allah, isteri nak berubah pakai yang baik-baik, suami tak bagi. Suami tak bagi. Tu gangguan. Itu cabaran bagi seorang isteri pula. Dia dah nampak jalan kebaikan, dia dah nampak kesilapan dan kesalahan dia. Dia nak jadi isteri yang solehah, isteri yang bertakwa sisi Allah, tapi diganggu oleh suami. Tak suka, suami tak setuju, suami suka tengok dia pakai seksi-seksi macam dulu. Itu suami talihah nama. Suami toleh, suami yang jahat, suami yang tidak ada berkah. Adakah isteri ni wajib taat kepada arahan ataupun larangan suami dia? Tak wajib taat. Tak wajib taat arahan suami dia tadi tu. Suami dia kata, aku tak nak tengok kau ubah cara pakaian, aku nak kau pakai macam dulu, seksi-seksi, dedah sini, dedah sana, ketat sini, ketat sana, aku nak kau pakai macam tu. Tidak wajib isterinya taat kepada suami tadi. Mana atas arahan tu lah. Tak wajib dia taat. Haram dia taat, kerana perintah suami itu maksiat. Kalau berlaku hal-hal macam tu, dia berhak mengadukan pada jabatan agama Islam ataupun imam, supaya diambil tindakan pada suami yang menyuruh isterinya membuat benda haram. Kalau suaminya tak nak berubah juga, tetap paksa buat benda-benda haram macam tu, harus minta cerai daripada suami yang macam tu. Jangan main-main. Orang perempuan ni ada hak dia, ada kena hak dia, minta cerai, dia tidak dilaknat oleh Allah. Itu di antara dia. Suami yang menghalang isteri membuat kewajipan kepada Allah, suami yang menghalang isteri
Suami yang menghalang isteri membuat taat kepada Allah, suami yang menyuruh isteri membuat benda haram. Tu kalau dia minta cerai asbab tu, maknanya dia tidak dilaknat oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dah lah hujan ni kita balik awal lah. Perut pun lapau hujan ni, sejuk ni. Begitu. Jadi tengok tu, maka wajib atas yang berzina menegahkan yang berzina seumpamanya. Walaupun sesama penzina, dia kena saling menasihati. InsyaAllah tak jadi nak berzina. Kalau yang laki-laki pesan pada yang perempuan, yang perempuan pada pesan pada laki-laki, kita ni tak boleh berzina, Allah haramkan. Jadi tak jadi. Lari setan tu, terkejut setan tu, jadi down dia, daripada seronok melonjak-lonjak nak berzina, tiba-tiba ada salah seorang mengingatkan, tak boleh kita buat benda ni haram. Tak jadi. Yang jadi itu sebab dua-dua diam, dua-dua nak, dua-dua mengajak. Itu yang jadi. Itu kata hikmah tadi, Allah suruh, walaupun kau nak penzina, kau wajib mengajak dan menghalang pasangan kau daripada berzina. Daripada situ nanti Allah akan memberi pertolongan. Jadi jangan kita kata macam tak logik. Jangan. Yakin dalam hati yang memberi kesan itu Allah, yang memberi keinsafan itu Allah, yang menimbulkan rasa berdosa bersalah dalam hati itu Allah. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun mudah-mudahan ada manfaat Allah bagi. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita, selalu pilih kita lagi di masa-masa akan datang. Boleh mengaji, boleh ikut kuliah mana-mana kuliah yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik tadi, kuliah yang betul, akidah yang betul, syariat yang betul. Mengajilah mana-mana pun. Niat kerana Allah, nak belajar kerana Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kelemahan, kesilapan kita agar dapat kita baiki cepat-cepat sebelum kita mati. Kena ingat mati banyak-banyak, kena usaha. Perbetulkan juga perjalanan hati kita. Jangan semata-mata menumpukan diri kepada amalan zahir. Jangan lupa untuk meluruskan juga hati kita dengan Allah. Jangan pernah ada rasa selesa dengan hati kita yang masih banyak lagi dosa dan penyakit. Walaupun zahirnya dah nampak taat kepada Allah, zahirnya dah bertudung, zahirnya dah berjubah, zahirnya dah solat. Jangan puas hati. Tengok selak dalam hati kita tu, akan jumpa macam-macam lagi dosa, macam-macam lagi kelemahan. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Doa pada Allah sungguh-sungguh, moga Allah bagi kita taufik, perbaiki diri kita. Siapa pun jangan mencela, menghina orang lain. Jangan sibuk dengan dosa maksiat orang lain, kerana dosa dan maksiat yang ada dalam hati kita banyak, terlalu banyak. Takut-takut tak cukup waktu nak selesaikan. Maka tak payah hebohkan dosa orang lain. Jangan mulai malam ni azam, aku takkan ambil peduli. Makna aku takkan ambil peduli tentang dosa maksiat orang lain, kerana dalam diri aku sendiri banyak dosa, banyak maksiat yang perlu aku selesaikan cepat. Tak peduli, tak payah dah. Bila nampak orang lain tu buat benda maksiat, doakan dia supaya dapat taufik hidayah daripada Allah. Jangan kita nak jadikan tu sebagai satu alasan untuk kita pun nak buat dosa tak sama-sama. Jangan. Mudah-mudahan insya-Allah, ya Allah, dengan berkah majlis ilmu pada malam ni, dengan berkah terbukanya pintu langit yang sedang menurunkan hujan ni, mudah-mudahan Allah angkat segala doa kita, segala hajat, impian, hasrat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik dalam setiap hati-hati kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus, seperti mana Allah membimbing para nabi, para rasul, dan pada sekalian kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita di dalam hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa besar dan segala dosa-dosa kecil kita dengan rahmat Allah. Begitulah juga dosa-dosa yang dilakukan oleh ibu bapa kita,
ibu bapa mertua kita, anak isteri kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, sentiasa mendapat rahmat belas kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang berkah, diberi rezeki yang berkah, diberi keberkahan terhadap apa sahaja yang diusahakan, dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat, dijadikan kita semuanya insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri wa thawa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Hujan sahabat, sini hujan. Kalian semua di sana macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Minta maaf tak boleh nak panggil, nak sebut nama seorang-seorang. Tapi malaikat tulis dah nama-nama kalian ni. Malaikat tulis dah sekalian nama kalian ni, tak tinggal seorang pun. Terima kasih yang kongsi rezeki. Abang Zack, baru ni saya pergi warung tu pagi makan roti canai Abang Zack. Tapi Abang Zack tak ada dah. Saya makan roti canai. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doa yang baik-baik dikembalikan pada kalian semua. Pana Ustaz pasang ikon. Ya ke? Alhamdulillah. Susu Raya, Nur Hidayah, Puteri Islam, siapa lagi ni? Mobistak Cowboy. Kelang hujan. Oh ya ke? Jom kita turun bawah. Apa sarapan? Apa jamuan dah ni? Jom hujan ni. Jom. Yang nak teman jom. Yang nak teman kita minum-minum. Lawa betul. Beg ni. Lawa beg ni. Masih ngaji dulu. Masih ngaji dulu. Dah lah. Ini orang rumah hadiahkan. Sebab dia tak dapat nak ikut saya selalu pergi kuliah, dia tolong belikan, dia kata supaya dia sentiasa hadir dalam hati. Masya-Allah. Ni susu raya belikan hadiah. Allah. Yuk. Hujan ni. Jom pakcik. Apa juada pakcik? Alhamdulillah. Nasi lemak buah bidago. Bang, yuk. Mana sahabat kita kursus tak habis lagi? Minggu kan? Seminggu kursus. Tanya dia kursus baik-baik, kursus apa? Kursus apa? Kursus tambah cawangan ke? Itu betul lah. Takut kursus tambah cawangan. Apa? Kursus tambah cawangan tak ada kursus. Saya kursus tak ya? Ya tak ya juga. Kalau kata Baman pun apa? Tengah saya pekak. Hati kena berat. Telinga kuali, hati batu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Jemput makan sahabat. Jemput makan nasi lemak malam ni. Yang belum makan jemput makan. Azman, saya ajak duduk Pinang Melaka, awak tak nak. Roti canai pun ada. Masya-Allah, tabarakallah. Mari makan. Sahabat, kawan-kawan. Allahumma salli ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
Jemput makan. Sahabat minta maaf yang tak nak tengok makan boleh Ni boleh Man. boleh live lah. Bukan halau tak. Kan ada yang dalam ni yang lapar tak makan lagi kan. Sian kan. Berasa hati. Macam mana tak? Buka lah. Makanlah. Bukan apa. Okey, bagus. Ya, makan nasi lemak kata nak makan sekarang Masya-Allah, ni apa pula? Mi rebus. Mi rebus. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan kawan main sini, pindah sinilah. Kan kawan main pindah sini. Main pindah sini. Main pindah duduk sini. Masya-Allah. Hujan ni macam-macam rezeki Allah bagi. Nasi lemak ada, mi rebus ada, roti canai ada. Ya Karim. Orang tak ramai pula tu. Ramai. Siapa nak kena makan ni? Itu je. Kena paksa. Makan. Paksa kan. Tadi paksaan. Tadi. Allah, mi rebus kat surau Singapura tak dapat. Mari. Jemput makan sahabat minta maaf Kawan-kawan kalau ada urusan, ada kuliah-kuliah lain nak pergi, silakan. Saya tak paksa kalian nak duduk. Tadi kelas je kan. Ini nak santai-santai sembang-sembang je dalam kelas, tak boleh sembang-sembang. Nak kena kawan-kawan, nak kena sembang-sembang tak dengan kawan-kawan ni. Kan kawan, nanti kalian berasa hati ke apa ke, sombong lah inilah. InsyaAllah. Oh, hujan dah stop. Azman. InsyaAllah Azam. Aku dah tahu keluar dalam tu. Ni. Dia kan apa pun. Muallimah, masya-Allah. Terima kasih. Yang sudi jadi rakan. Terima kasih pakcik. Mari pakcik. Mari kita makan pakcik. Nak makan lah ni. Jemput tengok lah. Allah hai. Sian lah kawan-kawan ni. Mesti ada yang belum makan. Waalaikumsalam. Ni gila strike. Nama gila strike. Apa? Mak macam mana mak? Mak dah siap belum? Okay, salam dengan mak Kalau pergi Melaka jumpa ustaz. Oh, menantu orang Melaka, ya ke? Menantu orang Melaka kat mana? Kat mana kak? Melaka kat mana kak? Hujan lagi. Sini hujan lagi. Kak Na tak berapa sihat katanya. Jom kita sama doakan. Oh, Kak Na mudah-mudahan sihat afiat. Diberi kesihatan dan kesembuhan. Berbola bagi hati ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kawan saya ni. Pali ni kawan saya yang paling nakal sekali ni, Pali. Tengok dia kata mencekik rantau lah sini sikit. Saja. Allah, Pali. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doakan sahabat kita, Kak Na kita, moga sihat afiat, boleh ngaji macam biasa. Sahabat, saya makan dulu Saya wakil untuk kalian lah ni. Masya Allah. Saya serba salah sebenarnya. Tak sampai hati ni. Sampai hati pun tak. Sampai hati Ni dia orang tengok makan sedap-sedap, dia orang belum makan. Allah mak. Dia makan online. Sana makan lain. Makan online. Makan online lah. Jom makan pula lah, makan online lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makan mi lah. Makan online. Mai makan online. Oh, dah makan. Saya belum makan lagi. Belum makan. Saya belum makan lagi. Ni mi rebus Singapura ni. Minta maaf sahabat Tak ada beda sikit je dulu. Kalau cara makan saya ni tak beradab sopan, saya minta maaf lah. Boleh lah banyak. Saya memang bab makan ni. Ramai orang pun. Masya-Allah. Terima kasih. Tu bagi nasi lemak pula dah. Terima kasih Suraya. Yang kongsi rezeki, terima kasih banyak. Kalian kalau ada kelas boleh ikutlah kelas lain. Sini hujan lagi. Keadaan kalian semua macam mana? Tempat kalian sekarang ni hujan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ni Singapura belah mana kan? Kelang Melayu ni resepi negara saya semua Singapura. Oh, ni dari Singapura ni.
Azman. Ni mi apa tadi? Mi rebus Singapura. Mi rebus Singapura Azman. Aku dah makan. Selamat mencegah. Dah okey dah. Selamat mencegah. Tu kawan motor tu kawan motor. Makan mi dulu. Kawan motor tu. Pali. Dia memang kalau jumpa saya nak bercekak je. Nak dia buat ni. Dah teduh dah petang tadi hujan. Mudah-mudahan yang sedang tempat-tempat yang sedang diturunkan hujan, mudah-mudahan hujan yang membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Bentangkan nanti. Abang makan mi dulu. Sabar pula. Sahabat, salam hadir. Yang salam hadir, yang baru hadir, salam hadir. Salam kenal salam kenal, selamat berkenalan. InsyaAllah Ahmad Faisal. Terima kasih doa. Doa yang baik dikembalikan kepada antum semualah insyaAllah. Kau makan Baik. Baik Kak Ati. Berehat, besok nak berniaga tu. Berehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azman lapar Azman. Pergi dah cari kat dapur tu Maggi ke apa, buat Maggi lah. Makan sahabat. Sirap ais join. Sirap ais. Tengah makan kena sirap pun sedap ni. Beg kuning kasih up le menu makan tu. Mana dah tempat dah. Tak ada Pali. Kau time tak ada beg kuning, kau tanya beg kuning. Time letak beg kuning, kau tak nak buka. Macam-macam Pali Makan sahabat yang belum makan, jemput makan. Minta maaf lah. Saya saja nak sembang-sembang je dengan kawan-kawan ni. Sebab dalam kelas tak boleh nak sembang. Tak boleh nak tanya khabar. Tak boleh nak selogor-selogor. Ni time santai-santai boleh lah nak selogor-selogor, sembang-sembang. Dah konyau minum kopi panis. Wah dah tu ai. Abah selembar daun. Ni suapan untuk abah selembar daun. Nasi lomak kopi O. Jangan main dah hujan-hujan ni. Nasi lomak kopi O. Minggu depan kita buat roti puri kari kambing. Okey. Masya-Allah. Minggu depan kari kambing. Mudah-mudahan Azman, minggu depan punya menu roti puri kari kambing. Tak sempat lagi nak beli tiket tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Syamsul. Daripada mana bang? Ustaz Aikal jangan lupa surah Al-Mulk insya-Allah. Terima kasih Ustaz Aikal. Mana susu raya ni dah tidur Ayoy, abang Ayoy. Ayoy sana, siapa-siapa nak beli daun teh daun sana tu boleh DM sahabat saya Ayoy sana dah.
Ada saudagar daun sana, teh sana. Teh daun sana. Boleh follow dia. Cakap tak habis dah, tak sedar habis sebungkus dah. Abang dah selesai? Dah. Abang dah selesai dah? Dua-dua? Ni. Ha. Baik Dah kan ni? Boleh terkejar kan? Boleh terkejar. Bang, abang buat ni. Ni. Rumah buat. Boleh order lah. Buat ada tak? Nanti boleh order lah. Boleh kan? Boleh order kan? Boleh order kan? Yalah, nak tempah lah nanti. Nak buat nanti kelas keluarga ni. Kelas keluarga nak buat anime ni. InsyaAllah. Tambah sebungkus lagi. Oi, tak boleh. Cukup sebungkus lah. Mana berapa ni? Siang ni mana tu? Jadi boleh buat mobil ni. Ibu. Jemput makan saya. Muhammad Syamsul. Jemput makan. Rabu, Khamis, Jumaat saya ada di Kuala Sungai Baru. Khusus di Donut Chalet. Donut Chalet tu Abang Yoi, tu tempat saya mancing situ. Donut Chalet tu tempat saya mancing. Oh. Boleh insya-Allah. Ada rezeki nanti kita jumpa. Minggu depan Rabu Nanti WhatsApp. Solat Jumaat. Kita nak habiskan Fatihah pada pertama tu. Imam dah rukuk. Itu tak sempat nak rukuk. Okey, lepas tu Dia tambah satu kali. kita masbuk ke muafiq? Kita dah kali buat. Tapi tu kalau syarat dengan 40 saat. Kalau kita sangka, kalau kita masbuk, bila kita masbuk, makna masbuk ni makmum yang tak dapat masa bacaan Fatihah sewaktu qiyam tu imam kan. Contohnya, lepas kita takbir, kita dapat 15 saat aja. Lepas kita takbir, kita dapat 15 saat, lepas tu imam rukuk, betul? Namanya kita masbuk. Jadi Fatihah kita hanya dapat baca contoh sampai iyyaka na'budu je. Tiba-tiba tu imam rukuk. Bila tu imam rukuk, sepatutnya kita masbuk kena rukuk untuk nak mendapatkan rakaat tu. Untuk nak mendapatkan rakaat tu, masbuk kena tumakninah dengan imam dah rukuk. Tiba-tiba kita tak rukuk. Kita buat habiskan Fatihah kita contoh. Contohlah, sehingga tok imam angkat dah kepala daripada rukuk. Kita tak rukuk, makna rakaat tu kita tak dapat. Bila rakaat tu tak dapat, nanti lepas tok imam bagi salam, kita kena tambah satu rakaat. Kalau tok imam bagi salam, kita bagi salam juga, tak sah sembahyang kita. Itulah pentingnya bila kita sembahyang jemaah ni kena tahu masbuk muafiq. Sebab dia ada undang-undang dia. Tu masbuk muafiq. Kak Pah Tom Yam. Kak Pah Tom Yam niaga kat mana? Kak Pah Tom Yam. Niaga Kak Pah Tom Yam. Terima kasih share. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua pendosa. Betul. Nak bagi stok daun sana. Makan kek. Mana tu share? Ni doket ni doket Kuala Sungai Baru. Taman Desa Bayu. Taman Desa Bayu, Kuala Sungai Baru. Surau Taman Desa Bayu. Dah janji dengan Ran nak jumpa sana. Baik Abang Yoi. Nanti Roger lah. Kalau saya free nanti boleh saya pergi. Boleh jumpa. Nak bagi daun sana dekat Ran. Dekat apa? Saya orang Melaka. Melaka lah.
Lakor Masjid Tanah. Sahabat, hujan sahabat. Hujan rahmat sahabat. Hujan rahmat. Subhanallah. Diorang ni paksa saya makan. Saya tak berapa nak makan banyak, tapi diorang paksa macam ni. Diorang paksa ni dah lepas nasi lemak, dia paksa makan mi pula. Lepas nasi lemak dia orang paksa makan mi pula. Saya main takraw dia dulu. Alamak, ni mesti Wan Uda, duduk mana Wan Uda? Saya selalu ke Serkam Oh, Serkam. Serkam daripada sini ke Serkam. Bang, sini Serkam ada 1 jam tak? Serkam. Ha? Siang ha. Sejam lebih lah sahabat. Ayi, Waalaikumsalam Ayi. Masjid Tanah juga start. Oh ya ke Wan? Oh Masjid Tanah kat mana Wan? Memang dulu memang saya main takraw dulu. Dulu lah. Sekarang ni patah pinggang. Sekarang ni patah pinggang Wan. Nak melompat pun tak boleh. Wan yang makan je kerjanya. Makan aja kerjanya Wan. Macam mana nak main takraw Wan? Wan duduk mana Wan? Ustaz tak pergi mengail ke? Masya Allah. Minggu lepas saya pergi. Minggu lepas hari Ahad. Minggu lepas saya pergi. Adalah dapatlah lauk 2-3 kilo. Boleh bagi-bagi adik-beradik. Alhamdulillah. Tapi tak ada yang besar-besar bas, tak adalah. Jumpa Tan Syekh Haji Abdul Rahman Jaafar. Oh, bagus. Ada ambil sanad tarikat dengan dia Ada ambil sanad tarikat dengan tuan guru ke? Tuan guru Haji Abdul Rahman. Makan apa pula? Ni saya dah sudah makan nasi lemak. Kawan-kawan ni dia paksa, jemaah ni paksa saya makan mi pula. Jadi nak jaga hati diorang, saya terpaksa lah makan. Makan apa tu Pak Uda? Siapa ni? Acong lah. Mat Acong. Oh. Makan tadi nasi lemak. Ni mi Singapura. Apa nama mi rebus Singapura? Saya nak pergi Singapura, tak tahu bila. Makan mi dululah. Makan mi Singapura dulu, nanti baru pergi Singapura. Itu pun tunggulah Azman. Kalau Azman bawa saya pergi sana nanti, sampailah. Allah. Lama tak melempeng kat sambil tengok laut. Betul tu Abayu. Pasal apa tu sahabat nak tanya tu? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya jawab saya tak tahu. Bang, makan bang. Saya makan sekali ni. Kan dua ni. Tapi dah sedap ni, tak makan ubi pula. Bismillah. Pelajaran makan. Di pelajaran makan pula. Alhamdulillah. Ni abang tadi makan online. Main makan online Dia makan online. Ini tadi hujan daripada pukul apa? Maghrib tadi kan? Maghrib tadi hujan. Sampai sekarang belum berhenti lagi. Alhamdulillah. Serkam hujan. Serkam hujan. Tak tahulah siapa tadi sahabat daripada Serkam. Oh dia selalu pergi Serkam. Ni ada beg yellow juga ke Ustaz? Apa bang? Mi ada beg yellow juga ke? Tak ada.
Tak ada. Mi tak ada beg kuning. Mi ni belum isi dalam beg kuning lagi. Malam. Kalau belakang Abang jemput makan Moga kalian semua dalam rahmat Allah selalu. Adakah doa kita boleh mengubah takdir? Jawabnya boleh. Akan tetapi dia takdir tu ada dua, qada muallaq dan qada mubram. Qada muallaq tu yakni sesuatu yang Allah tetapkan ke atas diri kita dan Allah sangkutkan dengan sesuatu. Contohnya macam tadilah, dia orang fakir miskin. Contoh dia orang fakir miskin, kemudian dia akan menjadi kaya seandainya dia berdoa, contohnya. Kemudian sampai satu masa mengikut kehendak Allah, dia tu menjadi orang kaya, lalu dia akan digerakkan oleh Allah untuk berdoa. Jadi mudah nak faham. Ala kulli halin berdoa ke tak doa ke, apa yang kita dapat tu dengan usaha ke tanpa usaha ke, semuanya hakikat dia bertepatan dengan apa yang Allah kehendak sedia kala lagi. Bukan maksudnya Allah takdirkan benda lain, tiba-tiba dengan kita berdoa dia jadi benda lain luar daripada kehendak Allah. Itu mustahil. Menunjukkan Allah jahil pula nanti. Jemput makan sahabat itu kita tengok dalam bab iradat, dalam kitab Risalah Tauhid kalau tak silap. Dia ada huraikan tentang apa qada muallaq dan qada mubram tu. Ada qada yang disangkutkan dengan sesuatu, ada qada yang tidak disangkutkan dengan sesuatu. Tapi ala kulli halin kedua-dua ni bertepatan dengan hakikat apa yang Allah nak berlaku. Dia pergi ikut mana juga situ je. Nak belajar tu dulu. Nak belajar tu dulu boleh, tapi pening kan? Jadi ulama' dah susunkan wujud kidam tu untuk mudah kita nak faham masalah usuluddin. Boleh kalau kita nak belajar bab kalam dulu, nak belajar bab iradat dulu. Bukan memang dianjurkan ikut turutan. Sebab dia ada sebab nak memudahkan. Bila kita faham bab wujud, mudah nak faham bab kidam. Bila dah faham bab kidam, mudah nak faham bab baqa'. Tapi kalau kita nak ambil daripada belakang dulu, nak belajar bab kalam dulu bawa ke bawah boleh. Tapi payahlah kita nak faham. Sebulan 2 kali. Ustaz Abdul Rahman tu, dia sahabat tok guru saya di pondok sini, Ustaz Razali Yusof. Boleh jemput, datang ziarah Ustaz Razali Yusof. Sama-sama Aim. Jemput sahabat. Isyah Sufiah, terima kasih. Wan Huda duduk mana Wan Huda? Dulu kita pernah main takraw sama ke? Dan dia tanya dulu main takraw ke? Dia cam lah tu. Tapi dia macam pernah kenal dia Mamat ni. Memang dulu main takraw mana-mana. Dulu pergi main kat Petronas pun dulu ada masuk tak? Join dengan orang kat dalam tu. Kampung Gelam, Kampung Pinang, Londang. Pantang dengar dia main takraw je saya pergi. Minat sekarang ni. Wajarkah bagi Allah menurut kehendak makhluk?
tidak wajar. Makhluk yang sewajarnya mengikut kehendak Allah. Allah tidak mengikut kehendak hamba dia. Hamba kena ikut kehendak Allah. Apa yang kita dapat tu semua dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat, apa pun yang kita dapat tu semua tu dengan kehendak Allah, bukan dengan sebab kehendak kita dah. Kerana Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak wajib memperbuat sesuatu dan tidak mustahil meninggalkan sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala harus menjadikan sesuatu. Jadi memberi rezeki kepada makhluk itu hukumnya harus bagi Allah, bukan wajib bagi Allah dan bukan mustahil. Dan apa yang kita dapat tu semuanya dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Apa yang kita dapat semua dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita dan bukan dengan usaha kita. Bukan dengan usaha kita. Allah tidak wajib mengkabulkan segala doa kita. Allah tidak wajib mengkabulkan segala hajat kita. Harus saja bagi Allah. Tongkat waran satu. Awal bulan Tuan Guru buat suluk, insyaAllah. Doakan saya sahabat. Doakan saya. Muhammad Syamsul daripada mana? Muhammad Syamsul, sahabat daripada mana? Duduk mana? Di Sembilan ke, Kuala Lumpur ke? Air mutlak yang sudah digunakan untuk membersihkan najis hukmiyah adakah dia menjadi air mutanajis? Menjadi air mutanajis. Apa maksud air mutanajis? Air mutanajis ni air yang dah bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis. Adapun najis hukmiyah. Contoh hukmiyah ni maksudnya kain ni masih lagi dihukumkan najis. Adapun diri najis dah tak ada dah pada kain ni. Diri najis dah tak ada dah. Cuma hukum kain ni masih najis kerana tidak dibasuh dengan cara yang betul. Cara nak membasuh, nak mensucikan tempat yang mutanajis tadi tu cukup dengan melalukan air mutlak. Cukup dengan mengalirkan air mutlak tu, tempat tu jadi suci. Jadi soalan kawan kita ni, adakah air tu tadi menjadi mutanajis? Jangan main soalan ni. Jarang orang tanya je tu. Ni makna orang belajar. Soalan ni soalan orang belajar ni. Nanti saya semak dulu sahabat. Ada jawapan tapi saya ragu-ragu. Ada jawapan tapi saya ragu-ragu nak jawab. Nanti saya ulang kaji balik lah. Minta maaf lah tak dapat nak jawab tu. Sebab soalan tu jarang orang tanya. Tapi bagus soalan tu. Sekali kita faham, air itu tidak mutanajis sebab tak bercampur dengan najis. Mutanajis ni mana air yang menjadi najis, air yang ternajis. Sekarang ni kita nak basuh benda ni tak ada najis, hukum aja najis. Hukum je najis.
Yang mutanajis ni contoh, pada kain ni ada basah-basah air kencing contohnya. Kemudian kita basuh. Maka air tu panggil mutanajis sebab bercampur dengan air kencing tadi. Ni sekarang tempat ni diri najis dah tak ada. Hukum dia saja najis. Jadi soalan kawan kita ni, air yang kita basuh tadi tu, adakah air tu mutanajis ataupun dia tetap air mutlak juga? Contoh macam ni. Macam benda yang hukmiah lah. Macam hukmiah. Lantai kita kena muntah. Kemudian kita dah ambil kertas basah, tisu basah, kita dah lap. Maknanya sehingga diri najis dah tak ada dah. Yang tinggalnya lantai tadi yang hukumnya hukmiah. Nah, adakah batal solat? Adakah kaki kita menjadi najis kalau kita pijak tempat tu? Jawabnya tak najis. Jawabnya tidak najis kaki kita. Sebab tidak ada pun najis yang berpindah ke kaki kita. Kaki kita tak jadi najis. Ada pun ni soalan air ni, nanti saya jawab nanti saya jawab insya-Allah. Sahabat yang bertanya nanti boleh DM saya sahabat. Kalau sahabat tahu jawapan dia boleh kongsi lah. Saya tak berapa ingat tak berapa nak confirm dengan jawapan tu. Kalau nak jawab tak najis, kau takut salah jawapan dia. Sebab tu guru pesan dah, mu kalau bodoh menjawab bodoh, mu jangan berlagak pandai. Guru pesan dah, kalau mu bodoh menjawab bodoh, kalau mu tak reti cakap tak reti. Jangan mu buat-buat reti sebab malu ke orang. Malu orang ramai tengok benda salah pun kau jawab. Itu guru pesan, jangan. Kalau kau tak tahu, kata tak tahu. Jadi saya tak berapa yakin dengan jawapan yang ada pada saya sekarang, jadi saya tak nak jawab. Sahabat boleh tanya Tok Pekah lain tanya Tok Pekah lain. Facebook ustaz ke yang nama Tok pakai tu? Duk KL. Saya sembahyang subuh pagi Jumaat, rakaat yang pertama. Tiba-tiba saya lupa ayat. Kita terus rukuk ke? Lupa ayat apa tu sahabat? Saya sembahyang subuh pagi Jumaat, rakaat yang pertama, tiba-tiba saya lupa ayat. Lupa ayat apa tu? Lupa ayat Fatihah ke lupa ayat surah? Kalau lupa ayat surah tu. Lupa surah contohnya kita baca separuh lepas tu tak ingat dah ayat apa, boleh rukuk, tak ada masalah. Kerana rukuk tu pula apa? Bacaan surah selepas Fatihah tu sunat hai'ah nama tu. Sunat hai'ah bukan rukun. Asal Negeri Sembilan. Duduk KL. Kebuang.